Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Venesia. 上帝的话语由腓尼西亚传带来， Waktu dan tempat kami persilakan. 我们有请他们。 Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹们，主内平安。 Kita bersyukur kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ini adalah momen Tuhan mau berbicara kepada kita. 我们感谢上帝，我们有一段时间能够来思想上帝的话。我们也相信，当我们来思想上帝的话，聆听上帝的话，上帝正在对我们说话。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, bersabdalah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini membuat kami semakin mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan, mengasihi Engkau dengan lebih sungguh lagi. Terlebih lagi kami bisa mencari tahu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, kedua hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan dan jemaat yang akan mendengarkan, merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah The Chosen atau umat pilihan. 今天早上的主题就是天选之人。 Mari kita membuka Alkitab dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. 我们翻开我们的圣经，从罗马书第9章第1到29节。 Kita tidak membacanya semua, tetapi kita hanya membaca Roma 9 ayat 13 sampai 18. 我们单读从罗马书第9章到18节而已，第13到18节而已。 Ayat 13 sampai 18. OK， 我们先读13到18节，用中文来读。正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。” 据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那弃跑的，只在乎怜悯的上帝。因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，上帝要怜悯谁就怜悯谁。 要叫谁刚硬就叫谁刚硬。19节，这样你必对我说：他为什么还责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？ Pada suatu hari ada seorang bapak yang sedang berangkat menuju kantor menggunakan mobil. 有一天，有一位先生，他开着车去他公司。 Tiba-tiba di perempatan lampu lalu lintas, ia melihat seorang anak jalanan yang begitu memprihatinkan. 然后在十字路口，他就看到了一个很可怜的小孩， Badannya kotor, bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan. 他的身体特别的肮脏，他的衣服也破破烂烂了， Tidak punya tempat untuk ditinggali, 他没有地方住， tidak memakai alas kaki. 他也没有穿着鞋。 Namun akhirnya ketika lampu merah menjadi lampu hijau, bapak ini menuju ke kantornya. 那么红绿灯变成绿灯的时候，那么他就去了他公司。 Pertemuan bapak ini dengan anak jalanan ini tidak hanya berlangsung hari itu, tetapi setiap hari. 这位先生不但那一次见到这个街头上的孩子，但是天天他能见到这个孩子。 Pada hari itu, bapak itu turun dari mobilnya dan menghampiri anak jalanan ini. 那天这位先生都下了车去见这位孩子。 Ia berkata, "Nak, bapak tidak akan kasih kamu uang. 这位先生说：“孩子，我不会给你钱的， Ikutlah dengan bapak, masuk ke mobil dan tinggallah di rumahku." 你跟着我上车，然后你住在我家。” Wah, Bapak Ibu Saudara, bapak ini mengadopsi anak ini menjadi anak angkatnya. 这位先生就收这位街头的孩子成为他孩子了。 Mungkin kita bertanya, kok bisa ya? 也许我们想，为什么会发生这样的事呢？ Mengapa bapak ini mau mengadopsi anak ini menjadi anak angkatnya? 为什么这位先生要收这个街头上的孩子成为他的孩子呢？ Jawabannya, sang bapak mau memilih anak itu karena ia mengasihinya dan memang ia berhak untuk memilih. 答案就是这位先生他要去选这个孩子，他要去爱这个孩子，也是他有权利要选这个孩子。
Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita memilih kita yang tidak layak ini untuk menjadi anak-anaknya. 我们的上帝也同样，他拣选了我们不配的，成为了他的儿子。 Allah memilih kita menjadi umat pilihannya atau the chosen itu. 上帝拣选了我们，成为他的拣选的子民。 Padahal kita tidak layak. 其实我们不配的。 Bapak Saudara, sebenarnya apa yang dimaksud dengan umat pilihan Allah? 亲爱的弟兄姐妹们，这个天选之人的意思到底是什么呢？ Apakah semua orang atau hanya sebagian orang saja yang dipilih oleh Allah? 是否只有一部分或者所有的人，上帝拣选了？ Mari kita temukan jawabannya di dalam Roma pasal 9. 我们要找他的答案，就是从罗马书第9章。 Sepanjang bulan Juli kita telah melihat dan mendengarkan firman Tuhan tentang orang-orang yang dipilih dan dipakai Allah. 在这个7页的时候，我们已经学了很多上帝呼召的人物。 Minggu pertama kita mendengarkan tentang Abraham. 第一周我们学了亚伯拉罕， Abraham yang punya iman yang besar di tengah pergulatan rohaninya. 亚伯拉罕在他的挣扎当中，他拥有了很大的信心。 Andreas 安德烈， Andreas yang membawa Petrus kepada Yesus dan Petrus yang lebih terkenal. 安德烈带着彼得认识耶稣，但是彼得比安德烈有名。 Namun Andreas menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. 但是到头来，安德烈忠心的跟随耶稣。 Elia 以利亚， Elia yang taat kepada perintah Allah karena ia tahu itu kehendak Allah dan juga panggilan Allah. 以利亚顺服上帝的命令，上帝的旨意，因为他知道这就是上帝所吩咐的。 Dan minggu lalu kita belajar tentang Paulus. 上个星期我们学到关于保罗， Paulus yang menyaksikan kasih Kristus dan membagikannya kepada orang-orang di sekelilingnya. 使徒保罗领受了上帝的爱，他分享给很多人。 Tokoh-tokoh ini dipilih Allah dan dipakai dengan luar biasa. 这些人物，上帝拣选他们，上帝大大的使用他们。 Apakah kita perlu menjadi tokoh-tokoh seperti ini baru dikatakan kita dipilih Allah? 我们是否必须像这些人物一样，我们才能够说我们是被上帝拣选的人呢？ Dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini dipilih Allah? 那么我们又怎样才能够知道我们是被上帝拣选的人呢？ Jangan-jangan selama ini kita menjadi orang Kristen tetapi kita bukan pilihan Allah. 我们可以说，也许我们成为了基督徒，我们不是被拣选的人。 Berbicara tentang pilihan, kita mengenal doktrin di dalam kekristenan yaitu predestinasi. 我们说到这个拣选的人，在神学里面，我们知道一个词就是预定论。 Predestinasi adalah keputusan, kehendak dan ketetapan Allah mengenai keadaan kekal semua orang. 预定论的意思就是说，上帝的定义、上帝的旨意，就是给所有的人类在永恒的情况下， Kekal berarti selama-lamanya. 永恒的。 Keadaan kekal pada setiap orang yang lahir di dunia, mulai dari Adam sampai orang yang terakhir akan lahir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. 每一个人出生在这个世界，从亚当的时候，直到耶稣基督到来的第二次，他们在永恒之下的定义，上帝有固定了。 Ada dua bagian di dalam predestinasi yang disebut dengan predestinasi ganda. 在这个双重预定论，分成两种。 Yang pertama kehidupan kekal di surga, 第一就是在天堂永恒生命， dan yang kedua hukuman kekal di neraka. 第二就是在地狱永恒的处罚。 Jadi predestinasi ini berbicara tentang tujuan akhir kita. 所以这个预定论是说到关于我们人最后的目的地， Apakah kita ke surga atau kita ke neraka? 我们走向天堂，或者我们走下地狱。 Melihat hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah tidak memilih semua orang untuk diselamatkan. 如果我们看这个结论，我们可以知道，我们可以想，其实上帝没有选所有的人， Sebagian dipilih oleh Allah untuk kehidupan kekal di surga dan sebagian lain dibiarkan Allah untuk binasa dalam neraka. 一部分就是上帝拣选他们进入到永恒的天堂，一部分上帝偏弃他们，让他们进地狱。 Jadi ada manusia yang dipilih dan juga ada manusia yang tidak dipilih. 所以有被拣选的人，有被遗弃的人。 Setelah melihat ini, saya yakin kita semua bertanya, mengapa Allah tidak menyelamatkan semua orang untuk masuk ke surga? 听了这些话，也许我们会想，为什么上帝没有把所有的人拣选起来呢？ Bukankah Ia adalah Allah yang penuh kasih? 上帝不是充满爱的上帝吗？ Apakah Allah adil jika hanya memilih sebagian manusia saja untuk diselamatkan? 上帝是不是公平？如果我们说他只有选一部分的人呢？ Dan menolak sebagian lain untuk dibinasakan. 那么他也拒绝别人，让他们毁灭。 Kita melihat surat Roma ini.
我们在罗马书找到答案。 Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus, 罗马书是使徒保罗所写的书信， di mana pada saat itu terjadi persoalan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. 当时犹太人跟非犹太人他们有出现一些问题。 Dan Paulus pada saat itu mencoba mengatasi persoalan ini. 那么当时使徒保罗想去解决这件事， Semua orang berdosa, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. 每一个巨人，无论他们是犹太人或者非犹太人， Dan Allah murka terhadap dosa. 上帝向这些罪恶愤怒。 Paulus meyakinkan bahwa keselamatan tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. 保罗特别的强调，这个救恩不单单给予犹太人，但是也给予非犹太人。 Dan mereka sama-sama bisa diselamatkan di dalam tangan kedaulatan Allah. 他们这两部分的人，他们在上帝的主权之下，他们能够被得救。 Secara garis besar kalau kita membagi Roma 9 ini ada beberapa bagian. 如果我们大纲的来看这个罗马书第9章，我们可以把它分成几部。 Ayat 1 sampai 5 terjadi pemisahan sebagian Israel dari Kristus karena mereka telah menolak Injil. 第1到第5节，我们可以看到，就是以色列人一部分他们隔绝上帝，因为他们拒绝了福音。 Dan ayat 6 sampai 13 ada janji Tuhan kepada Israel. 第6到13节，我们可以看到上帝对以色列的应许。 Ayat 14 sampai 18 ada kebenaran Allah yang berdaulat. 14到18节，我们可以看到上帝主权的真理。 Ayat 19 sampai 23 konsistensi kebenaran Allah yang berdaulat. 19到23节，我们可以看到上帝一致性的真理。 Dan bagian terakhir ayat 24 sampai 29 panggilan orang bukan Yahudi dan sisa Israel. 24到29节，我们可以看到上帝呼召非犹太人和剩下的以色列的这个余属。 Bagian pertama yaitu pemisahan sebagian Israel karena mereka telah menolak Injil. 第一就是一部分的以色列人从基督里隔绝，因为他们拒绝了福音。 Bapak Saudara, pada saat itu Paulus sedang sedih. 当时保罗在忧愁， Dengan sedih sampai ia rela untuk dikutuk dan mempertaruhkan nasibnya sendiri. 他甚至让他自己被诅咒。 Kenapa Paulus begitu sedih? 为什么保罗那么的忧愁呢？ Karena ada sebagian dari Israel yang menolak Injil Kristus. 因为有一部分的以色列人，他们拒绝了福音。 Bukankah orang Israel adalah umat pilihan Allah? 以色列人不是上帝的选民吗？ Tetapi kenapa mereka bisa menolak Injil? 但是为什么他们能够拒绝福音呢？ Bapak Saudara, padahal Israel memiliki hubungan khusus dengan Allah yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi sebagai umat pilihannya. 以色列人跟上帝有特别的关系，所以他们就享受这个身份，他们是被拣选的子民。 Paulus begitu sedih karena sebagian dari mereka telah terpisah dari Kristus. 保罗何等的忧愁，因为一部分的他们已经从基督里隔绝了。 Dan kalau kita melihat ratapan Paulus ini mengingatkan kita pada para nabi di perjanjian lama yang menyatakan kesedihan atas dosa dan pengasingan umat Allah. 如果我们看保罗这样的要求，我们会想起在旧约有很多的先知也为以色列人的罪恶，他们也是感到很忧愁。 Apa yang menyiksa Paulus sampai begitu sedih pada saat itu, yaitu begitu banyak orang Yahudi yang belum diselamatkan. 为什么保罗当时会那么的伤心呢？因为当时有很多人还没接受福音。 Namun Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami meskipun Paulus begitu sedih, tetapi ada janji masa depan dari Tuhan. 但是我们必须知道，无论保罗怎样的伤心，我们必须看将来有上帝的应许。 Allah yang telah memilih Israel menjadi umat pilihannya, memberi mereka hukum Taurat, menyatakan kemuliaan dan menjanjikan keselamatan di masa depan. 上帝拣选了以色列人，赐给他们法律，给他们荣耀，主约也定了他们，给他们一些救恩。 Apa janji Allah? 上帝的应许是什么呢？ Kita melihat di ayat-ayat selanjutnya. 我们看接下来的经文。 Bapak Saudara, sesungguhnya ketidakpercayaan Israel terhadap Injil Kristus itu tidak membatalkan janji-janji Allah. 其实以色列人对福音的不信不会摆脱他们从上帝给他们的应许， Karena tidak ada yang dapat menggagalkan firman Allah. 因为没有任何一个人能够让上帝的话语应许失败。 Jika Allah berjanji, maka ia akan menepatinya. 如果上帝已经立了约，那么他一定会成就。 Berkaitan dengan janji, Allah tidak pernah berjanji bahwa semua etnis Israel itu akan diselamatkan. 上帝也没有做过应许，就是所有的以色列人他们会得到救恩。 Jadi tidak semua
orang Israel itu adalah umat perjanjian. 所以不是所有的以色列人他们是天选之人。 Pilihan Allah tidak tergantung pada faktor etnis ataupun biologis. 上帝来拣选人，不是靠于你是从哪里的民族来，你的身份是从哪里来。 Saya membuat bagan supaya memudahkan kita semua. 我们可以看这个图片， Abraham, bapa dari segala bangsa. 亚伯拉罕万民万国之父， Abraham adalah umat pilihan Allah. 亚伯拉罕是上帝所拣选的人。 Abraham punya anak Ismail dan Ishak. 亚伯拉罕有孩子以斯玛利和以撒， Tapi yang dipilih Ishak bukan Ismail. 但是上帝拣选了以撒。 Ishak punya anak yaitu Esau dan Yakub atau Yakub itu disebut juga Israel. 以撒有2个儿子，就是以扫和这个雅各， Tapi- 雅各被称为以色列。 Tapi yang dipilih Yakub. 上帝拣选的是雅各， Dan dari Israel itu diturunkan lagi pengikut Kristus dan penolak Kristus atau menolak Injil itu. 从雅各遗传下去，就是跟随上帝的人、拒绝上帝的人这2种人。 Dari bagan ini kita bisa melihat bahwa tidak semua bangsa Israel secara jasmani adalah umat pilihan Allah. 从这里我们可以看到，以色列人在肉体上、肉身上，他们不是所有是上帝拣选的。 The chosen itu, pengikut Kristus itu yang menerima Injil. 天选之人，跟随基督的人，接受福音的人， Mengapa Allah memilih orang-orang seperti ini? 为什么上帝拣选了这些人呢？ Karena Allah berdaulat atas pilihannya. 因为上帝在他所拣选的人，他有他的主权。 Allah berdaulat memilih Abraham menjadi bapa segala bangsa. 上帝有主权选这个亚伯拉罕成为万国万民之父， Allah berdaulat memilih Ishak. 上帝也有主权选这个以撒， Allah berdaulat memilih Yakub. 上帝也主权选这个雅各。 Dan kalimat aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau bukan berarti Allah dengki terhadap Esau. 那么这句话说到关于我爱雅各却恨这个以扫，不是因为上帝对他有什么气怒， Tetapi Allah menahan kemurahan hatinya kepada Esau. 但是上帝有他的怜悯的心。 Jadi dasar Allah memilih manusia yang menjadi umat pilihannya adalah kedaulatannya. 所以当上帝拣选了某些人成为他的选民，这就是在他的主权之下。 Tidak ada campur tangan manusia sama sekali di dalam pemilihan Allah ini. 没有任何人能够有一些努力或者他们自己的功劳，让上帝能够选上他。 Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah mengingat kisah Musa dan Firaun? 你们是否还记得关于法老和摩西的故事呢？ Dalam peristiwa 10 tulah atau wabah. 在这个蛇灾的这个故事里面， Tulah ke-10 yaitu semua anak sulung keluarga Mesir mati. 第10的蛇灾就是所有埃及的长者他们必须死， Namun Allah mengkhususkan anak sulung Israel itu tetap hidup. 但是上帝怜悯让以色列人的长者他们能够存下， Karena mereka adalah umat pilihan Allah dan disinilah letak kedaulatan Allah. 因为他们是上帝所拣选的人，这就是上帝的主权。 Kebenaran Allah yang berdaulat. Kita lihat ayat selanjutnya. 我们看到上帝主权的真理。 Bapak Saudara, suatu hari ada anak sekolah minggu di GKPJ yang pernah bertanya kepada saya. 有一天有一位这个主日学的孩子，他问过我， Lause, kenapa Tuhan hanya memilih Israel untuk diselamatkan, bangsa-bangsa lain tidak? 老师呀，为什么上帝只选以色列人，别的国家都没有，国民都没有？ Anak SD loh Bapak Ibu Saudara. 小学孩子， Kok Allah terkesan tidak adil ya? 为什么好像上帝不公平？ Saya menjawab, tidak adil menurut manusia bukan berarti tidak adil menurut Allah. 我就回答他说，对人不公平，但是对上帝不是不公平。 Orang yang dipilih dan tidak itu ada di dalam tangan kuasa Allah. 被选的或者被遗弃的人，那个所有都在上帝的权威之下。 Allah yang berhak memilih umat pilihannya. 上帝选了他的子民， Dan dari bangsa Israel yang terpilih itu akan ada garis keturunan Mesias yaitu Yesus. 从以色列人，我们可以看到一代又一代，我们可以看到后来会有基督耶稣。 Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus ia akan diselamatkan. 凡相信耶稣基督的，他就会被得救。 Bapak Saudara, kedaulatan Allah tentu berbicara tentang otoritas dan kuasa Allah. 亲爱的弟兄姐妹，我们说到关于主的、上帝的主权，就说到关于上帝的权威。 Otoritas berasal dari kata osor, yaitu penyebab.
权威的原文，它的意思是从这个起因来翻译的。 Allah adalah penyebab dari segala sesuatu yang berada di bawah otoritasnya. 上帝就是所有事情上、所有事物上的起因，就是在他的权威之下。 Ia menciptakan alam semesta, ia memiliki alam semesta, dan ia termasuk memilih umat pilihannya. 他创造宇宙万物，他属于这些宇宙万物的，他也有掌权来选他的子民。 Di dalam kedaulatannya Allah telah memilih siapa yang diselamatkan dan membiarkan siapa yang dibinasakan. 在他的主权之下，他可以保守一些人被拯救，一些人他被抛弃。 Apakah berarti Allah tidak adil? 我们是否可以说上帝是不公平吗？ Tidak, 不可以这 tidak 样说， demikian. 不是这样。 Paulus menjawab di dalam ayat yang ke-14 sampai juga 18. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. 14节那边保罗说：“这样我们可说什么呢？难道神是什么不公平吗？断乎没有。 Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 因他对摩西说：我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。” Jadi hal itu tidak tergantung pada usaha manusia tetapi kemurahan hati Allah. 据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那气跑的，只在乎怜悯的上帝。 Dan ayat 18 menjadi kuncinya, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. 18节那边说，上帝要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。 Allah memilih manusia untuk diselamatkan, tidak diperoleh dengan usaha tetapi karena belas kasihan Tuhan. 上帝拣选人，让他能够得到救恩，不是因为人有什么功劳，但是只单单因为他的怜悯。 Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada beberapa orang. Untuk itu ada yang diselamatkan dan ada yang dibiarkan binasa. 上帝向一些人彰显他的怜悯，就是让一些人被拣选，让一些人被遗弃。 Contoh tokoh Alkitab yang dibiarkan Allah mengeraskan hati yaitu Firaun. 就是我们可以看到法老，上帝遗弃他，刚硬他的心。 Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk tidak percaya kepadanya. 上帝让法老的心刚硬，不相信上帝。 Meskipun demikian, Paulus menunjukkan bahwa baik belas kasihan Allah maupun pengerasan hati manusia, semuanya ada di dalam tangan kedaulatan Allah. 保罗要对我们说，无论是上帝的怜悯心，或者人怎样刚硬他的心，所有的事都在上帝的主权之下。 Jadi orang-orang yang dibiarkan Tuhan binasa itu, dalam arti tidak diselamatkan, itu mendapat keadilan Tuhan. 所有的人，他们被上帝遗弃的，他们是得到上帝的这个公义。 Dan orang yang diselamatkan itu mendapat belas kasihan Tuhan. 所有被上帝拯救的人，他们得到上帝的怜悯。 Kesimpulannya Allah itu adil dengan kedaulatannya di dalam pemilihan. 我们可以看到上帝是何等的公义，当他来拣选所有的子民。 Allah begitu konsisten terhadap kebenarannya yang berdaulat. 上帝在他真理里面是一致性的。 Paulus menyatakan bahwa semua manusia adalah lemah dan terbatas dan tidak seharusnya angkuh mempertanyakan apakah Allah itu adil atau tidak. 保罗说，其实所有的人是有限的，我们不配去向上帝问你是否是公平或者不公平。 Dan kedaulatan Allah yang konsisten ini diilustrasikan dengan tukang periuk. 那么我们可以看到有一个比喻，就是要匠的比喻， Periuk atau bejana tanah liat. 就是器皿。 Tuhan seperti sang tukang periuk itu berdaulat untuk melakukan apa yang diinginkannya terhadap bejana itu. 上帝就像这个窑匠一样，他有权利要对这些一团泥要做什么。 Bejana itu tidak bisa memprotes mau dibuat seperti apa. 这些器皿他们不能够说，哎，我要成为这样的形象或者某种形象。 Dan ketika didapati ada bejana yang rusak, maka tukang periuk itu tidak meleburnya lagi. 那么如果有破坏的器皿，那么这个窑匠就不再去修理它了。 Yang menjadi tanda bahwa Allah tidak memilihnya. 就是说到上帝没有拣选他。 Dan ada periuk yang dihancurkan dan dibentuk kembali. 但是有一些器皿就是被重复的塑造。 Demikian juga Allah. Allah membuat beberapa bejana yang ditakdirkan untuk dihancurkan. 上帝也定了一些的器皿让它破坏。 Karena ia mau menyatakan murkanya dan kekuatannya melawan dosa. 因为他要显明出他的愤怒。 Namun Allah juga mau menunjukkan belas kasihannya kepada manusia.
但是上帝也向人类表示显明他的怜悯。 Dan ia tentukan sejak awal untuk kemuliaannya. 从开始，上帝已经把它定义成为他的荣耀。 Bagian terakhir, 最后一部分， panggilan orang bukan Yahudi dan sisa Israel. 非犹太人的呼召和剩下的余数。 Bapak Saudara, Allah tidak meninggalkan bangsanya karena ia menyelamatkan beberapa dari mereka yang merupakan sisa Israel. 上帝没有放弃他的子民，因为他救了一些剩下的余数。 Meskipun tadi ada sebagian yang menolak Injil Kristus. 无论刚才我们说到有一部分他们拒绝了上帝的福音， Allah menyelamatkan beberapa dari Israel atau sisa Israel yang dikutip dari Nabi Yesaya. 上帝就拯救了一些剩下的以色列人的余数。 Ia juga memanggil orang bukan Yahudi dikutip dari Hosea. 在何西雅书和以赛亚书，我们可以看到上帝有说到。 Kalau kita melihat Hosea 1 ayat 10 dikatakan, kamu ini bukanlah umatku. 我们可以看到，在何西雅书第1章第10节说：“你不是我的子民。” Dan Hosea 2 ayat 22, umatku engkau, lo ami. Dan ia akan berkata, Allahku. 那么后来又说：“你是我的民，你必说你是我的上帝。” Dan Yesaya 10 ayat 22 sampai 23, hanya sisanya akan kembali. 那么在以赛亚书第10章22到23节就说到关于只有一些部分剩余的数字，他们就要回头。 Bapak Saudara, Paulus menyatakan keselamatan umat yang tersisa adalah anugerah Allah dan belas kasihannya yang besar. 保罗要说，这个剩下的要归回的，就是靠着上帝的怜悯和恩典。 Israel tidak lebih dari Sodom dan Gomora dan layak menerima nasib yang sama seperti mereka. 以色列不比这个索多玛和俄摩拉好。 Allah turut campur tangan dan menyisakan yang tersisa. 上帝参与来怜悯这些剩下的余数。 Kalau kita turunkan lagi bagian yang tadi, 如果我们可以再看刚才的图画， pengikut Kristus ialah sisa Israel dan orang bukan Yahudi. 信徒就是这个以色列人剩下的余数和非犹太人。 Bapak Saudara, orang-orang seperti inilah yang mengakui Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. 亲爱的弟兄姐妹们，就是这两派人，他们就称上帝为他的救主。 Apa yang bisa kita lakukan? 我们能够做什么呢？ Yang pertama, menghargai dan memaknai kedaulatan Allah atas pilihannya. 我们可以来珍惜上帝在他所有的选民的主权。 Bapak Saudara, Allah berdaulat atas pilihannya. 上帝在他所有的所选的子民，他有彰显他的主权。 Sejak kekekalan ia telah memilih sebagian manusia untuk diselamatkan dan sebagian lain dibiarkan untuk binasa. 从开始在永恒里，上帝已经定义了他所选的子民，他所遗弃的子民。 Memang predestinasi ganda ini mungkin sulit diterima dengan rasio kita yang terbatas dan dicemari oleh dosa. 其实这个双重预定论，我们在最下的情况，我们很难去了解。 Tetapi semua orang mendapatkan kasih dan adilnya Tuhan. 但是所有的人，他们得到上帝的怜悯，得到上帝的公义。 Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendapatkan ketidakadilan Tuhan. 没有任何一个人，他们得到上帝的公义， Dan tidak ada seorang pun yang boleh berkata Tuhan itu tidak adil. 也没有任何一个人可以说上帝啊，你不公平。 Ya, Bapak Saudara, kita ini seperti bejana tanah liat dan ingatlah Tuhan yang menjadi tukang periuknya. 我们就好像器皿一样，我们要记住上帝是我们的窑匠， Ia berhak melakukan apapun atas hidup kita termasuk dalam hal pemilihan. 他有权利要在我们的生命做什么，包括在选民之内。 Yang kedua, mari kita bersyukur karena kita telah dipilih menjadi umat pilihannya. 第二，我们要感谢上帝，因为我们已经被上帝选了。 Bapak Saudara, siapa sih kita? 我们是谁呢？ Kita adalah manusia yang berdosa, yang lemah dan terbatas. 我们是个罪人，我们有限的。 Sebenarnya kita ini tidak layak dipilih oleh Allah untuk menjadi umat pilihannya. 其实我们不配的，让上帝能够选了我们。 Namun Allah sekali lagi menyatakan belas kasihannya kepada kita sehingga kita menerima kemurahannya. 但是上帝再次的向我们显明他的怜悯、慈爱， Dan ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. 他就称我们为他的子女。 Ia menyatakan anugerahnya melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan kita. 记住，耶稣基督就是我们可以
在它里面被它成为它的子女，赦免我们的罪。 Mari kita bersyukur atas pemilihan Allah dalam hidup kita yang melalui Yesus Kristus. 我们要向上帝感谢，借着耶稣基督，他拣选了我们。 Yang ketiga, 第三， Injil itu tidak disimpan tetapi dibagikan. 这个福音我们不是把它存起来，但是我们要分享。 Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Contoh, kan Allah sudah memilih orang-orang yang diselamatkan dan membiarkan ada sebagian yang dibinasakan. 那么我们就可以问传道，为什么你刚才说了，上帝已经拣选了一些人被拯救，遗弃了一些人，让他们毁灭？ Karena Allah sudah memilih, untuk apa penginjilan lagi? 如果上帝已经拣选了，那么为什么我们还要去传福音呢？ Bapak saudara, bagian yang menjadi tanggung jawab kita tetap ada, yaitu menginjili. 我们的责任仍然有，就是我们去传福音。 Dan gereja kita ada gerakan penginjilan. 我们的教会就是有传福音这个运动。 Di dalam Katekismus Heidelberg, pemberitaan Injil merupakan kunci kerajaan surga. 这个活动里面，然后在一本书说到传扬福音是天国的锁手， Namanya pintu berarti seperti bisa dibuka ya. 好像门一样，我们把一把钥匙能够开。 Dengan pemberitaan Injil, 我们传扬福音的时候， kerajaan surga dibuka bagi orang-orang yang percaya dan menerimanya. 天国的门就被所有的信徒打开， Dan ditutup bagi orang-orang yang menolaknya. 就是关起给予那些拒绝福音的人。 Saudara, mari kita tidak menyimpan Injil ini sendiri, tapi kita membagikannya. 亲爱的弟兄姐妹们，我们不把这个福音存留在我们自己而已， Kepada keluarga kita yang belum percaya, 我们必须把它分享给我们还没信上帝的家人， kepada orang-orang di toko, di kantor, 或者在店里、在公司里我们所见的人， pada teman-teman yang kita temui, 我们的朋友， supaya mereka bisa berbagian dalam kedaulatan dan pemilihan Tuhan. 让他们也能够参与上帝拣选的工作。 Setiap hari saya berdoa untuk keluarga yang saya belum percaya, 每天我为我还没信上帝的家人祷告， memohon belas kasihan Tuhan. 求上帝的怜悯。 Dan ada tahap-tahapannya Bapak Ibu Saudara. 那么也有几个步骤我们可以看到， Meskipun Allah sudah mempredestinasikan atau memilih orang-orang, 虽然上帝已经预定了一些人，拣选了一些人， dan kita menginjili, ada orang yang menerima dan ada juga yang menolak atau disebut dengan reprobasi. 我们去传福音的时候，有一些人会接受，但是有一些人他们会拒绝。 Kita alat, kita ini hanya alat dari Roh Kudus yang bekerja. 我们只是器皿，圣灵来工作。 Saya pernah pelayanan mission trip ke suatu daerah 我曾经去了一个地方， pada orang-orang non-Kristen. 去那边传扬福音，就是非基督徒的人。 Ada orang yang menerima Injil dan juga ada yang menolak Injil. 那些人有的接受，有的拒绝福音。 Dan yang menolak Injil itu adalah orang yang mengeraskan hati. 那么拒绝福音的人，他们就刚硬他们的心。 Karena itu selagi ada kesempatan untuk menginjil, mari kita menginjili. 如果有机会传扬福音，我们必须抓住好这个机会， Apalagi kepada orang-orang yang kita kasihi. 尤其是我们所爱的人。 Kita rindu orang-orang yang kita kasih itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. 我们盼望我们所爱的人，他们也能够接受耶稣基督成为他们的救主。 Yesus adalah jalan keselamatan menuju surga. 耶稣是真理的路，让我们能够走到天堂。 Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. 我要结束我的讲道，有一个的比喻。 Suatu hari ada seorang tukang cukur dan penginjil sedang berjalan menuju ke daerah yang kumuh. 有一天，就是有一位的传道人和理发师，他们正在一起走向一个贫民窟的地区。 Tukang cukur ini berkata kepada si penginjil ini, lihat daerah kumuh ini. 这个理发师就对这个传道人说：“哎，你看看这个贫民区呀、 Bau kotor menjijikan. 很臭、很恶心的地区。 Di mana Tuhan? Katanya Tuhan itu Tuhan yang maha kasih. 上帝在哪儿呢？你不是说上帝是充满爱的上帝吗？ Saya tidak percaya ada Tuhan yang mengasihi manusia. 我不相信有爱上帝的人，有爱人的上帝。 Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang yang rambutnya gondrong dan janggutnya panjang seperti tidak terkena pisau cukur. 那么后来他们就见到一位长着头发、胡子也很长的，好像这个剃刀没有碰过他。 Kemudian penginjil ini berkata kepada tukang cukur ini, 那么这位传道人就对这个理发师说 coba lihat orang itu. 你看这个人， Kamu tidak akan bisa menjadi tukang cukur yang baik kalau
kamu membiarkan orang itu hidup dengan seperti tidak terurus. 你不能成为一个好的理发师，如果你不管这个人。 Tukang cukur ini merasa tersinggung. 这个理发师就开始不高兴了。 Mengapa kau salahkan aku atas keadaan orang ini? 为什么？因为这个人你指挥我呢？ Orang ini bisa saja datang ke tokoku dan aku bisa mencukur rambut dan janggutnya. 其实这个人可以走到我的店里，让我能够把他的头发和胡子弄好。 Aku bisa membuatnya menjadi lebih gagah dan cakep. 我会把它弄成更英俊。 Penginjil itu berkata, engkau tidak mau disalahkan atas keadaan orang ini. 这个传道人就说：“你不用因着这个人的情况而被责备， Karena itu jangan menyalahkan Tuhan. 那么你就不能责备上帝， Karena membiarkan orang hidup di dalam kejahatan. 让人就是活在罪恶上，罪恶里。 Karena sebenarnya Allah terus mengundang mereka untuk datang kepada Dia. 其实上帝不断的邀请他们来到他跟前。 Alasan mengapa orang-orang di dunia ini masih ada berbuat jahat adalah karena mereka belum mengenal Tuhan yang sejati. 他们不断的在这个世界上做，因为他们还没认识真实的上帝。 Bahkan mereka menolak Injil dan terpisah dari Kristus. 他们拒绝上帝，隔绝了基督。 The chosen. 天选这人， Allah berdaulat atas pilihannya. 上帝有主权来选他的子民。 Sejak semula Ia telah memilih umat pilihannya yang percaya kepada Injil Kristus. 从开始，上帝已经拣选了他的信徒。 Pada akhirnya si tukang cukur ini mengerti maksud si penginjil. 最后，这个理发师就明白了这个传导人的意思。 Apakah kita juga? 我们是否一样？ Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana kita memandang tentang umat pilihan Allah? 我们听了上帝的话语，我们怎样来看这些上帝所拣选的子民？ Sejak kekekalan Allah telah memilih siapa yang dipilih untuk memperoleh keselamatan dan dibiarkan untuk binasa dalam kekekalan. 从永恒，上帝已经拣选了是谁要被拯救，也遗弃了是谁要走向毁 Ia 灭。 menunjukkan belas kasihannya kepada siapa yang mau ditunjukkan belas kasih, dan Ia menunjukkan kemurahan hatinya siapa yang mau ditunjukkan kemurahan hatinya. 上帝要将谁怜悯就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。 Mari sebagai penutup kita membaca ini bersama-sama. 我们来读一段的经文， Mazmur 33 ayat 12 bertuliskan 1, 2, 3. Berbahagialah bangsa yang alamnya adalah Tuhan, suku bangsa yang hasilnya menjadi miliknya 自 sendiri. 己产业。 Kiranya semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, sehingga setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa menjadi bagian di dalam pemilihannya. 让更多的人能够听到这个福音，让他们各国各民族，他们也可以领受这个救恩。 Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian yang berjudul Kau Telah Memilih. 我们要听一首诗歌，就是你拣选了我。 Kita adalah the chosen itu. 我们是被上帝拣选的人。 Dengan kita berdoa, kita menikmatnya bersama-sama. 我们以祷告的态度，我们来听这首歌。
dalam surga, kami bersyukur untuk firman hari ini. Dengan kegentaran hati kami menyimak mendengar akan firman ini. Tuhan, sesungguhnya tidak ada usaha sedikit pun daripada manusia yang dapat kami lakukan, tapi semua atas dasar belas kasihan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada apa yang sudah Tuhan singkapkan, dan berikan kami iman untuk kami percaya kepada apa yang belum Tuhan singkapkan. Ajar kami Tuhan, walau memahami hal ini begitu sulit, karena kami tahu di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami tidak mampu memahami keadilan dan kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang begitu besar. Ajar kami Tuhan untuk boleh berjalan di dalam pengenalan Kristus yang benar. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghidupi panggilan kami, mewartakan Injil Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh hidup berharap kepada Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup meresponi dan mengimani bahwa kami merupakan umat pilihan Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Suara manusia sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh terus memimpin hati pikiran kami ketika kami keluar dari tempat ini. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.